adalah penipuan demi penipuan yang dibuat oleh Zafrul. Kononnya pelabur tidak takut. Dia diselah oleh tokoh-tokoh perniagaan yang mewakili seluruh dunia. Apakah tokoh-tokoh perniagaan itu semua gila? Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Hari ini saya nak sentuh beberapa isu semasa, khususnya spesifiknya kepada kenyataan-kenyataan oleh dua pemimpin atau tiga. Satu adalah Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Satu lagi adalah Presiden PAS, iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang atau singkatnya Hadi Awang. Dan satu lagi adalah mantan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak atau singkatnya Najib Razak. Baik. Saya mulakan dulu dengan kenyataan oleh Hadi Awang. Semalam saudara-saudari, Hadi memberi satu kenyataan seolah-olah Hadi ini adalah juru cakap UMNO. Sekarang ni banyak juru cakap UMNO, tapi mereka ni dari kalangan yang berpihak kepada Tan Sri Muhyiddin. Kalau kita lihat Anwar Musa pun banyak keluar kenyataan. Banyak kenyataan yang Anwar Musa ataupun pendedahan yang Anwar Musa buat kebelakangan ni semuanya betul belaka. Tetapi Anwar Musa pun sifatnya hipokrit juga. Contohnya sekarang dia menyelar tim A kerana bekerjasama ataupun bersekongkol dengan DAP. Memang betul, tim A bersekongkol dengan DAP dan Anwar. Tetapi Anwar Musa lupa bahawa pada bulan September tahun 2018, beberapa bulan selepas pilihan raya umum, dialah yang pertama mencadangkan kerjasama ni, UMNO DAP. Anwar Musa ni is an opportunist. Okey. Tapi saya bukan di sini untuk berbincang Anwar Musa. Okey. Hadi membuat kenyataan, seolah-olah dia ni juru cakap UMNO. Dia menyuarakan rasa syukur dia bahawa nombor satu, akan berlaku, dia secara tak langsung mengaku akan berlaku pergabungan ataupun akan menjurus kepada gabungan PPBM dengan UMNO. Dan yang kedua, dia berkata bahawa majoriti pemimpin UMNO positif terhadap gabungan tu. Now, dari mana Hadi mendapat maklumat ni? Saya tak tahulah. Okey, saya tak tahu. Risikan mana yang dia pakai, maklumat mana yang dia dapat, saya tak tahu. Yang saya tahu, UMNO ni terbahagi, saya ulang tim A, tim B. Okey? Itu dari dulu. Tim A ni minority, tim B ni majority. Tetapi tim A yang diterajui oleh Najib Razak dan Zaid Hamidi kontrol UMNO on paper lah, sebab Zahid Presiden, Najib penasihat Barisan Nasional. Tetapi ahli-ahli parlimen ni majoritinya tak kisah pun, mereka buat keputusan sendiri. Nah, dari tim A, tim B ni majoriti lebih 80% ingin hentikan kerjasama dengan PPBM. Jauh sekali, jangan cerita nak gabung, nak hentikan kerjasama dengan PPBM pada PRU15. Tetapi dari tim A dan tim B ni ada satu puak pemisah. Mereka nak hentikan sekarang juga. Jauh sekali nak gabung. Gabung tu tak timbul langsung. Majoriti hampir semua tak terlihat ke arah gabungan, kecuali segelintir ni yang pro PPBM. Yang segelintir, Anwar Musa, 2-3 lagi. Itu sahaja. Jadi ini adalah satu permainan persepsi yang sekadar berkata-kata. Seolah-olah MKT tidak berbincang, tidak ada satu resolusi kenyataan UMNO. Tak ada. Semua tu mereka tak lihat. Mereka cuma keluarkan kenyataan macam tu dan mereka harap semua percaya kat kenyataan mereka. Jadi seolah-olah UMNO tak payah buat kenyataan, dengar kepada Hadi dan Anwar Musa. Nampak? Tak timbul. Memang itu saya dipahamkan adalah hasrat PPBM.
Kerana pembongkaran yang telah dibuat yang sehingga hari ini masih belum dicabar di mahkamah, laporan polis tidak dibuat oleh ahli-ahli UMNO tertentu bahawa ada usaha oleh pihak PPBM untuk membeli, membayar 20,000 dan sebagainya. Memang ada dakwaan dibuat untuk buka cawangan dan sebagainya. Sebab PPBM ni ketandusan akar umbi pemimpin bahagian dan cawangan. PPBM tu dulu satu ikan, sekarang tinggal tulang ikan. Lebih 75% keluar sebaik sahaja Mahathir umumkan pejuang. Dah daftar ke tak daftar itu soal kedua. Mereka keluar. Sebab jiwa aura PPBM adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini hakikat. Di seluruh negara PPBM ni hanya nama. Cuba kira berapa cawangan, berapa bahagian, akar umbi dalam situ, ya. Dan majoriti dalam UMNO, tim B yang menentang komplot tim A dengan DAP dan Anwar ni, mereka lebih condong ke arah Tun. Tetapi rata-ratanya ahli parlimen ni saya tak percaya sangat lah. Daripada UMNO ke PPBM saya tak percaya, sebab tak ada tulang belakang. Mereka akan ubah. Tapi setakat hari ini itulah hakikat. Jadi ada banyak pertimbangan sedang dibuat. Nak haramkan UMNO lah, nak apa ke lah. Tapi apapun, itu hakikat dia. Sebab nombor satu, Muhyiddin memang cadangan dia ada, hasrat dia adalah gabung UMNO dengan PPBM, bentuk satu gabungan, iaitu Bersatu UMNO atau UMNO Bersatu, yang sudah semestinya akan disingkatkan kepada UMNO. Dan of course Muhyiddin akan cuba jadi presiden. Okey. Kemudian nombor dua, saya nak sentuh terhadap kenyataan Najib. Nah, sebelum saya sampai kepada kenyataan Najib ni, saya nak beritahu, dan saya dah sebut, rata-ratanya kalau kau lihat majoriti pemimpin parti-parti UMNO ke UMNO ke dan pembangkang, ya, tidak setuju diadakan darurat, atau bagi saya darurat penuh, ya. Saya sokong darurat politik dan kesihatan, okay? Tapi majoriti tidak setuju darurat. Ini tidak salah. Tidak ada sesiapa pun mempersoalkan kuasa Seri Paduka Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Yang dipersoalkan adalah locus standi Muhyiddin untuk menasihati Agong untuk isytihar darurat. Sebab pada ketika nasihat itu diberikan, Muhyiddin sudah hilang majoriti, atau dipahamkan hilang majoriti berdasarkan pengakuan seorang ahli parlimen secara umum bahawa dia dah tarik sokongan dari PN, menyebabkan Muhyiddin tidak ada majoriti. Nah, seharusnya Muhyiddin tidak lagi Perdana Menteri ataupun meletakkan jawatan dia. Jadi timbul persoalan, di manakah locus standi Muhyiddin untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong? Apakah perlembagaan persekutuan telah dicabuli? Nah, itu menjadi asas kepada saman yang telah dikenakan terhadap Muhyiddin atau difailkan terhadap Muhyiddin bagi mendapat reaksi Badan Kehakiman. Jadi semua ni tak salah, tak ada siapa yang persoalkan Agong. Ini bukannya salah. Jadi jangan politikkan benda ni untuk kepentingan peribadi. Contohnya Anwar Musa, dia sedang menipu rakyat. Kononnya apabila ada surat ditulis, ada ini dibuat, itu menderhaka Agong. Ya, pandai mereka bermain kata. Ya, itu tak benar. Itu tak benar. Tidak ada sesiapa menderhaka terhadap Agong. Kita menjunjung kasih tuanku. Ya. Tapi Najib yang tidak setuju dengan diadakan darurat ni, saya merasakan darurat ni ada motif politik untuk kelangsungan pentadbiran Muhyiddin. Saya pun tak nampak sebab perlunya darurat penuh. Now, pertamanya Tengku Zafrul, dia memberitahu banyak negara di dunia ni yang ada darurat, 80 ke berapa ke. Betul.
Babak ni, tang ni saya sokong Najib. Saya setuju dengan Najib yang mengatakan negara-negara tu memang tidak ada akta-akta atau undang-undang untuk menangani COVID ataupun PKP dan sebagainya, sehingga mereka perlu darurat. Dan negara-negara, tidak ada negara dalam dunia yang menggantung parlimen ataupun parlimen tidak boleh bersidang. Hanya Malaysia sahaja. Jadi persoalan dia mengapa? Saya pun tak faham. Ya, bagi saya tak perlu. Ya, jadi jangan guna alasan pilihan raya. Nak diadakan pilihan raya. Jadi untuk elak pilihan raya, jadi diadakan darurat. Maknanya itu adalah pengakuan secara tidak langsung oleh Muhyiddin bahawa ya, ini adalah darurat yang nasihat Muhyiddin kepada Agong bermotifkan politik. Maknanya Muhyiddin secara tidak langsung mengakui bahawa dia dah hilang majoriti. Sebab itu nak elak pilihan raya. Itu pun alasan nak elak pilihan raya tu salah. Sebab apabila satu-satu kerajaan hilang majoriti, tak semestinya perlu pilihan raya. Cuma Perdana Menteri tu kena letak jawatan. Kemudian kalau Yang di-Pertuan Agong tidak ingin bubar parlimen, boleh dilantik Perdana Menteri baru atau Perdana Menteri interim sehingga PRU15. Jadi tak perlu gantung parlimen. Semua perbincangan ini kita berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi kalau berbincang sesuatu yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan ataupun memperbetulkan persepsi itu salah, maka saya setuju dengan pendapat Tun Dr. Mahathir bahawa ini dah jadi pentadbiran diktator oleh Muhyiddin. Tapi setakat ni memang boleh bincang lah. Ya? Okey, jadi tang situ Najib betul. Kemudian Najib mula menyela pentadbiran Muhyiddin atau kerajaan Malaysia yang gagal menangani COVID. Itu pun betul. Tetapi Najib, bila awak sebut Malaysia gagal tangani COVID, jangan lupa Malaysia ditadbir oleh kerajaan gandengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Sebab di dalam kerajaan ada ahli-ahli parlimen dari UMNO, dari MCA, dari MIC, dari Barisan Nasional. Jadi perbetulkan ayat anda, iaitu UMNO, PPBM, PAS, MCA, MIC telah gagal menangani COVID dan menjadi punca wabak COVID menggila. Jangan lupa Najib, salah seorang yang beria-ia nak berkempen pada kadar yang tidak sepertinya sebelum ini di Chini, waktu pilihan raya kecil Chini, adalah awak. Beribu-ribu orang hadir ceramah. Kalau lihat video-video memang tak ikut SOP, iaitu penjarakan sosial. Anda dedahkan mereka kepada nyawa mereka, ancam nyawa mereka. Ahli-ahli parlimen yang berdamping dengan anda yang langgar SOP yang jelas dapat dilihat dalam video, tidak dihukum, rakyat dihukum. Anda sendiri mengamalkan politik darjat. Masa pilihan raya Sabah anda tidak bersuara, tak perlu pilihan raya, anda tidak lantang menentang. Yang anda lantang buat adalah berkempen dan mendedahkan beribu-ribu warga Sabah kepada COVID. Anda lah sebahagian daripada perkumpulan yang menjadi punca wabak COVID ni menggila sejak langkah Sheraton. Jadi betul anda kata kerajaan gagal menangani COVID. Jadi aneh, pihak yang gagal sekarang ni minta kuasa lebih untuk perbetulkan keadaan walhal mereka tidak tahu cara tangani. Tetapi yang anda terkhilaf adalah anda sendiri terlibat dengan pihak berkenaan secara langsung. Dan satu lagi perkara yang saya nak perbetulkan adalah penipuan demi penipuan yang dibuat oleh Zafrul. Kononnya pelabur tidak takut. Where is the data? Yang kita tahu, banyak kilang atau manufacturer ataupun MNC terganggu gugat dengan perkara ni, dan pelaburan di Malaysia dah jauh kalah daripada negeri-negeri serantau yang juga mengalami wabak COVID, malah lebih teruk.
apabila Zafrul dulu mempertahankan angka-angka yang dibentangkan dia berkenaan dengan kesihatan ekonomi negara, dia diselah oleh tokoh-tokoh perniagaan yang mewakili seluruh dunia. Apakah tokoh-tokoh perniagaan itu semua gila? Jadi penipuan ni, stop it. Because kalau kita rujuk, mereka fikir mereka ni mempengaruhi rakyat, tapi rakyat seksa. Orang yang terseksa, yang directly boleh rasa, boleh nampak politik Dajjal ni, mereka bukan bodoh, boleh diperbodohkan, mereka tengah marah. Hadi pun sama, tiba-tiba jadi pakar ekonomi. Where is the figures? Ya. Jadi itulah yang saya nak sampaikan hari ini.